رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur hadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir. Membuat kita lagi menjadi dokek. Membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah suara malam ni lama tak bersuara. Tu hari tak pek. Apa nama ni, Bang Ipa meninggal Maghrib. Jadi hari Sabtu nak pergi ngajar ke surau Al-Hijrah Ihsan Puteri. Baru nak masuk simpang tu, rumah telefon ngobar Bang Ipa saya lah, bang dia yang paling sulung sekali meninggal dunia. Jadi saya kata tak apa, siap-siap lah, lepas ngajar kan kita balik lah. Itulah tu hari Ahad tak apek lah kan, datang ke sini balik hari Senin. Hari Senin baru datang sini, mana hari Senin tu saya cuti lah kan. Jadi alhamdulillah lah selesai semua dah kan. Muda umur kan, saya 25, dia lebih kurang 55 lah dia. Kan 55 dia, 55 tak silap saya. Muda dia kan, makna 55, sihat orang ni ya. Sihat orang ni kan, sihat, cuma darah tinggi lah ada. Darah tinggi lah, orang kata sabab lah kan. Sabab. Okey, alhamdulillah malam ni bersuara. InsyaAllah kita akan tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 153. Ya, 153 dan 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'al sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Hei orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kan, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan janganlah kamu menyatakan bahawa terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahawa mereka itu mati. Bal ahya, bahkan mereka sebenarnya hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Bagus ayat ni tuan-tuan. Ya, ayat Quran ni bagus. Maknanya dia mengajar kita. Ya.
Hei orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, dia minta ke Tuhan. Makanya Allah seru kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman, dia pergi jumpa bomoh. Ni dia. Ni beza ni tuan-tuan. Allah seru, Allah seru. Allah seru, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Maknanya, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan daripada Allah. Maknanya orang yang beriman ni dia akan minta dengan Allah. Dia tak minta selain daripada Allah. Maknanya orang yang beriman ini kebergantungan dia kepada Allah semata-mata. Dia tak bergantung kepada orang. Dia tak bergantung kepada makhluk. Asal dia tahu makhluk orang tak boleh beri apa kat dia. Makanya pergantungan dia itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, setelah menyampaikan penjelasan mengenai perintah bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk memohon pertolongan melalui kesabaran dan solat. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang sabar ini, ciri dia adalah orang yang semayang. Makna orang yang nak memperolehi sabar, dia kono semayang. Ya, dia kono semayang. Ya, dia kono sembahyang. Siapa yang nak sabar. Makna siapa yang jenis panih waran lah. Saya ni Ustaz, orang rumah tu lah deh. Orang rumah saya ni Ustaz, tahu saya ni panih waran. Dia buat bondo yang saya tak ramah. Dah tahu kau tu panas waran. Buat apa kau ikut? Nampak tak tuan-tuan? Ya, nampak tak? Dia tahu dia ramah panih. Dia suka. Buat salah sikit dia kono. Salah sikit dia Ustaz, dibodok Ustaz, dipukul kan. Dah Ustaz, dia dah tahu dah saya ni jenis panas barang. Kau ingat panas barang tu elok kau? Ni dia. Jadi nak ajar dia macam mana? Nak ajar dia kono banyak sembahyang. Makna dia tu, kalau dia nak menakluki dia punya panih tu, dia kono banyak sembahyang. Sebab apa kono banyak sembahyang? Pasal banyak sembahyang ni bermakna banyak ambil air sembahyang. Nah, dan Nabi pun sebut di antara cara kita nak mengelak ataupun menahan kemarahan adalah dengan wudu. Berwudu. Berwudu. Pasal ambil air. Pasal marah ni setan. Ya, setan. Makanya orang-orang yang ditimpa bencana, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka ini kena tunduk kepada Allah. Supaya apabila mereka ditimpa musibah, mereka ini akan menjadi semakin banyak melaksanakan sembahyang. Ada seorang tabi'in, dia ini sakit. Dia sakit panjang. Kan? Tetapi dia punya ibadah banyak. Sembahyang macam ni banyak. Sembahyang. Jadi dia tanya, kau ni kan orang lain bila sakit jadi tak datang sembahyang surau pasal sakit. Kan? Kau ni sakit lagi banyak. Bahkan tak balik daripada surau masjid. Ditanya kepada tabi'in ini. Makanya tabi'in ini menyatakan, kau tahu tak kenapa? Sebab dengan sembahyang aku tu, aku akan menjadi sihat. Allah. Makna dia ni bila dia sembahyang ni sihat, dia sakit. Tapi dia banyak sembahyang, orang tengok dia. Jadi orang tanya, kenapa kau banyak sembahyang? Sebab aku sakit. Jadi bila aku sembahyang, aku sihat. Jadi bila aku nak sihat, aku kena sembahyang. Kita pula terbalik. Bila sakit, kurang sembahyang. Ya, bila sakit, tak payah Ustaz, sakit Ustaz. Kan? Tak payah sunat, yang wajib ya Ustaz.
Ustaz sakit. Tuan-tuan dan puan sekalian, beza kan? Beza. Jadi bila semayang ngado, makanya orang tersebut akan menjadi orang yang sabar. Ya. Sebab apa? Sebab sentiasa ingat Allah. Tapi semayang ni pun ada satu hal juga. Ya, tuan-tuan, Allah sebut dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat 142. Ni tuan-tuan dengar elok ni. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 142. Tuan-tuan, dalam ayat surah An-Nisa ini Allah telah mengemukakan ciri-ciri orang yang semayang, tetapi semayangnya itu mempunyai ciri-ciri semayang orang munafik. Ini orang semayang ni cerita ni tuan-tuan. Ini bukan cerita orang tak semayang. Ini cerita orang semayang. Allah cerita khusus ciri-ciri orang yang semayang. Orang tu semayang dia semayang munafik. Surah apa Ustaz? Cuba ulang sekali lagi nak balik rumah nak tengok ni. Surah An-Nisa ayat 1 sampai 2. Alhamdulillah. Ada yang dah Google tu. Bagus. Bagus. Allah sebut apa? Dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai 2. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Mana orang yang munafik ni, dia tipu Allah. Sedangkan dia tahu dia tak boleh ditipu. Sedangkan dia tahu dia tak boleh menipu Allah. Sedangkan dia tahu yang Allah itu maha mengetahui. Yang dia tak tahu pun Allah tahu. Kan dia nak tipu Allah. Osah tu, tuan-tuan. Osah pandi, tuan-tuan. Ini Pak Pandi nama tuan-tuan. Allah, ya. Allah sebut sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang menipu Allah. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat. Dengar ni tuan-tuan. Ni orang munafik yang semayang ni. Dan apabila mereka mendirikan solat. Siapa yang mendirikan solat? Iaitu orang yang munafik. Orang yang nak menipu Allah. Semayang, ya Ustaz kan? Semayang. Allah Rabbi. Kan? Jadi apa dia? Ada 6 ciri orang yang semayang tetapi dia nak tipu Allah. 6 macam ni. Tuan-tuan. Apa? Ni, siapa yang sebut? Allah sebut. Kan? Surah An-Nisa ayat 142. Galak-galak kali dah ulang supaya tuan-tuan balik cari. Baca waktu-waktu. Ciri orang yang munafik semayang. Apa dia yang pertama tuan-tuan? Iaitu mereka ini apabila mendirikan solat, dia solat dengan malih. Allah Rabbi, ya Allah. Allah. Mengeluh dia nak semayang tuan-tuan. Main game tak mengeluh? Ustaz, saya bukan marah apa dia Ustaz. Ustaz bayangkanlah Ustaz. Saya balik kerja. Dia tak kerja Ustaz. Saya balik kerja. Saya pergi jemput anak. Dah lah hantar saya hantar. Balik saya jemput. Saya balik Ustaz. Saya letak baby bang tengok anak. Dia buat apa? Main 4G. Kotek. Ni laki ni. Mobile Legend. Mobile Legend tak kira lah. Menatang-menatang tu lah. Benda-benda yang macam tu lah. Yang seumpama dengan dia. Sewaktu dengan dia. Kan? Laki dia kata, Ustaz, saya baru nak main. Kau kan tak kerja duduk rumah sehari. Kau buat apa? Tuan-tuan dan puan sekalian. Allah. Macam kita kerja juga tuan-tuan. Waktu kita bertenaga ni, sihat ni, kita buat kerja. Bila dah latih ambil, kan?
barulah nak pergi semayang. Makna waktu pergi semayang tu dia punya borek, semayang dalam keadaan malih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu macam latih ambil tu. Sampai baca macam tu. Osah orang ajar. Ni siapa ni? Orang yang munafik. Dia nak tipu Allah. Semayang pun dia nak tipu Allah. Allah tahu. Sedangkan yang tadi tu, yang saya cerita tabi'in tu, kan, sakit semayang sihat. Dia sakit. Tapi bila Allahu Akbar, togak macam ni lah. Osah wa Tuhan dai. Ini Allah ngajar kita, tuan-tuan. Ya, Allah pesan kat kita, tuan-tuan, ciri ni. Ni nak baca ayat ni nak terjemah ayat ni, nak tafsir ayat ni, 152 ni, 153 ni, dia kena bawa dengan pasangan ayat dia. Apa dia? Surah An-Nisa ayat 142. Supaya dia ngam. Dia ngam. Tuan-tuan, mana orang tahu? Oh, kalau kita cerita soal solat, sabar dan solat saja orang tak faham. Oh, solat. Sedangkan macam mana solat yang macam mana? Itu orang sembahyang, ya Ustaz. Ngobai. Tuan-tuan, bila menyanyi, oh, anda. Kan, bila menyanyi jania bulan maduri awan biru. Oh, soroe. Minta maaf akak lama tak datang. Satu purnama tak datang agak. Allah, minta maaf lah. Kan, habis round dunia baru sampai sini ya. Allah. Bila sembahyang ya? Allah. Gila tu. Astaghfirullah. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Saya ingat tuan-tuan. Budak-budak buat program sekolah dulu-dululah. Dulu-dulu buat program sekolah. Di antara program sekolah ni Qiyamulai. Qiyamulai. Jadi tuan-tuan, bila kita nak buat Qiyamulai, kita buang kawan lah. Apa nak bangun ni Ustaz esok? Pukul 3. Saya ngobar pukul 3. Pasal saya tahu kok ngobar pukul 3. Kompek songah pun belum bongkar tu dah. Makanya kita ngobar pukul 3. Ya. Jadi, bila pukul 3, kita boleh kajut. Bangun-bangun dah pukul 3, Ustaz sikit lagi, Ustaz boleh tak subuh sekarang dalam biasa, kat pukul 6, Ustaz. Ngobar dalam macam tu, hamkoi. Dengan suara berada dalam pukul 3, apa dia cakap pun, dia pun tak tahu, tuan-tuan. Kan? Dia pun tak tahu. Ni, cerita budak sekolah. Tetapi, tuan-tuan, angkat telefon. Ni, benar, Ustaz. Benar ni Ustaz. Tengok dulu. Ustaz suruh main ke? Berubah suara. Berubah automatik suara. Pasal apa? Kita bawa telefon, kita on Mobile Legend ke apa ke. Automatik berubah suara. Automatik beli. Torang macam ni abang kak. Osah waktu tuan-tuan. Bila sabut dia semayang, Allah. Menurut Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu, ketika orang munafik ini semayang, mereka akan mengerjakannya dengan keadaan malih dan tidak ikhlas. Makanya bila imam baca panjang sikit, dia pun, aduh ya Allah, dalam semayang ni, aduh, orang inna atoina sudahlah. Walaupun kul huwallah, ni, dengan semayang ni dikritik imamu. Imam dia kasih tafsir, kata orang yang malas semayang ni macam mana? Orang yang malas semayang ni, ialah orang yang dia laksanakan semayang dalam keadaan malas dan tidak ikhlas. Alhamdulillah Ustaz, dah buat yang wajib. Maknanya kau buat semayang bukan kerana Allah, kerana wajib. Oh, waktu semayang baca doa iftitah, inna solati, solat dulu, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati,
lillahi rabbil alamin. Kan sabar tu, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Baca doa iftitah. Ya baca tapi padahal tuan-tuan dan puan sekalian, awwalu ma yuhasabu ila Allah as-salah. Awal mula-mula amal yang akan dihisap, makna yang Allah akan tanya dulu. Apa dia? As-salah, sembahyang. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, ibadah yang pertama, yang paling tua sekali di dunia, yang dibuat oleh manusia yang pertama, yang Allah hantar turun ke bumi ini yang pertama, iaitu Adam alaihi salam. Dia buat apa? Sembahyang. Sembahyang. Sembahyang ni ibadah yang paling tua di dunia. Sebab manusia yang pertama yang turun ke dunia ini, dia buat ibadah apa dulu? Sembahyang. Sembahyang. Makanya bila mati seesok, tuan-tuan, Allah akan tanya sembahyang lu. Sembahyang lu, sembahyang tak? Tak sembahyang. Misalnya, tak sembahyang. Kalau tak sembahyang, apa Allah buat? Allah tak tanya berapa banyak sedekah. Agak-agak tak apalah tak sembahyang, tak apalah. Sedekahnya tak? Adalah, ya Allah, baik surau 80 biji. Allah tak akan tengok 80 biji, 120, 660 ko, Allah tak pandang. Pasal apa? Pasal sembahyang tak ada. Dan Allah tak akan tanya, makna takkan Allah ubah soalan tersebut jika soalan yang pertama sembahyang ni tak lopeh. Sedekahlah berapa banyak? Pergi haji berapa kali? Pergi haji 620 kali. Punya banyak. 620 kali siapa ada pergi haji banyak tu? Dia seorang je. Seorang tu tak tahulah apa, tuan-tuan. Punya banyak pergi haji, tuan-tuan. Dia bukan umrah ni, haji ni, tuan-tuan. Kita pun dongang ke tu macam mana dapat kota tu. Kan? Tapi macam itulah Allah tak tanya, tuan-tuan. Pasal apa sembahyang tak lepas. Allah Rabbi. Puasa tak berbuka. Tak bersahur misalnya. Tuan-tuan. Hari haram you tak puasa. Semua hari halal puasa, tuan-tuan. Kan? Allah tak tanya pasal sembahyang tak ada. Allah. Bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, Allah melaknat orang yang sembahyang dalam keadaan sebegini. Kalau nak pergi kenduri, wasah. Hei, kau apa bang? Kau apa dah mana ni? Kau apa ni? Kenduri ni kau apa dah? Bersiap tu pakai lawa-lawa. Oh, pakai baju batik, baju apa lawa lah. Oh, rincu tuan-tuan, make up ni ha. 3 inci setengah. Kan, keluar-keluar. Laki pun tak kena. Ni siapa ni kata? Lah bang ni lah. Kau beda. Tak kena dek make up 2 inci setengah. Macam opera Cina. Putih disolek macam ni, tuan-tuan. Laki pun jadi waro. Siapa pula nak kata ni? Tak kena. Yolah, kat rumah macam langsui. Oh, tahu kena, Ustaz. Langsui, ngobai. Tak ada lah macam tu. Sini akak-akak sini tak ada. Ni akak tempat lain. Allah Rabbi tahu warna, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Kan? Imam Ibn Katsir mengatakan barang siapa yang mendirikan solat, sesungguhnya dia mendirikan agama. Ya, barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Ya, makanya tuan-tuan jangan kita ni boi last kopet punya. Makna kita dah berlelah bekerja, dah letih dah, tak pek kerja dah. Waktu tu baru nak sembahyang. Makna kita boi sisa-sisa yo. Kita boi belen-belen yo. Kita boi las-las punya tenaga ke Allah. Itulah Allah. Waktu baik kerja nak anda. Oh, nak anda macam ni lah. Waktu nak sembahyang jadi lemah.
As-sahur tu. Hai, tak pek nak ngobar dah, tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama. Yang kedua. Allah sebut ciri-ciri solat orang munafik ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia mendirikan solat dengan perasaan riak. Kan? Dia mendirikan solat dengan perasaan riak. Nak nunjuk ke orang, tuan-tuan. Semayang ke rumah pagoda pakai. Itu pun kau pakai pagoda. Ini tak kata lah. Sesiapa lah. Tak tahulah siapa tu dah. Semayang ke rumah. Datang semayang seorang masjid. Butang baju aku mana lapar. Minta butang baju. Siapa nak lawa-lawa. Kan? Pas, semayang ke rumah Tuhan lain kau. Sini Tuhan lain kau. Makna ke sanun sembah siapa? Ke sini sembah siapa? Sebab apa? Sebab ke sanun jumpa pagoda. Kau pakai. Kau tak pakai? Oh, belah sini lah lawa. Bubuh minyak wangi macam ni lah. Cancut tuan. Kenapa? Dah kenapa? Bila sanun sembayang. Abang ke rumah sembayang sekejap yuk. Datang ke surau, jenuh orang tunggu dia sebab sembayang lama. Aduh. Dah 10 minit dah. Sembayang sunat, punya lama. Orang nak sembayang ni, nak sembayang maghrib ke apa ni kan. Tunggu dia lah. Dah 10 minit dah tunggu. Punya lama nak sembayang kan. Dia setengah sembayang sunat, tak sedap juga. Tunggu dia. Tunggu 10 minit dah habis-habis. Lama semayang, tuan-tuan. Bukan marah lama semayang tu. Pasal apa kat rumah semayang sekejap. Patu ayam. Kat sini lama pula. Kenapa kat rumah semayang pakai baju pagoda? Kenapa sini nak lawa-lawa? Nak tunjuk kat siapa? Kan? Allah. Tolokong. RM620 solai. Ada kan telakon nang oti? Ada? Mangai. Ada boli kau? Ada boli? Boli tak apa. Kalau kita boli tu menambahkan kekhusyukan. Makna boleh pakai tu jadi khusyuk ambil. Boli lah 5 lai. Boli ni insya-Allah, alhamdulillah. Rasa salah pula cakap macam tu. Allah Rabbi. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Rasulullah SAW ni, dia ni orangnya introvert. Dia bukan extrovert. Introvert ni, Rasulullah ni, dia jenis orang tak banyak cakap. Dia diam, dia menghati, dia banyak. Itu namanya introvert. Kalau extrovert, macam ustaz tu lah. Omar bercakap, ustaz mana tak tahulah. Kan? Kan lah, duk atasnya bercakap, bawah pun bercakap je. Itu extrovert namanya. Kenapa? Sebab Rasulullah ni dia ramah mandang. Dan dia ramah orang yang mendahulukan. Ni dia tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, sedangkan hakikat solat ini tuan-tuan, dilakukan bertujuan untuk menutup mulut manusia daripada andaian negatif. Sepatutnya. Makna semayang yang kita buat ni sebenarnya, Allah suruh supaya kita ni buat semayang ini agar menutup mulut manusia daripada andaian-andaian negatif. Maknanya kita ni, bila kita semayang, kita menjadi semakin tunduk, semakin tawaduk, semakin rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya jangan sesekali kita solat
atas sebab tertentu. Sebaliknya, sujudlah kepada Allah dengan setulus ikhlas. Bukan buat kerana terpaksa. Ini. Ramai orang buat terpaksa. Allah Ustaz. Sebaik Ustaz. Semayang ni wajib. Kalau tak wajib, tak buat Ustaz. Makna apa? Terpaksa buat. Jangan tuan-tuan. Makna seolah-olah kalaulah Allah tak wajib semayang ni, tak buat dah tuan-tuan. Kan? Dia sendiri Allah wajib pun, sehingga dia menyatakan dia terpaksa buat. Ya, terpaksa buat tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Okey, yang kedua. Yang ketiga. Orang ciri solat orang munafik, dia borek hendak mendirikan solat isyak dan subuh. Borek mendirikan solat isyak dan subuh. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, solat yang paling borek bagi orang munafik adalah solat isyak dan subuh. Seandainya mereka mengetahui kelebihan yang terkandung pada kedua-dua solat tersebut, pasti mereka akan datang untuk bersembahyang solat isyak dan juga subuh tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Makna dia tak pek bongkar, tapi dia tahu bagaimana hebatnya, besarnya pahala orang yang semayang subuh dan isyak ni pada waktu tersebut merangkak pun dia mahu melaksanakannya. Hadis sahih Bukhari. Tuan-tuan. Merangkak. Kan merangkak dia. Kalau tengok dalam video apa nama ni YouTube tu yang tak ada kaki tu. Semayang, semayang pakai tangannya. Allah Rabbi. Tuan-tuan, ada satu kisah, saya lupa kisah apa. Ada seorang lelaki, dia balik dan semayang. Dia semayang jemaah ke masjid, dia balik. Bila dia balik, dia jumpa seorang budak. Budak tu dalam umur 5-6 tahun. Menangis tapi jalan. Ke masjid tu, tapi pagar masjid tu. Menangis. Jadi, orang ni tanya, Ngan, Jang, apa hal kau ni? Ngan, menangis. Kau lapar kau? Kau lapar, ambil duit, pergi makan. Ya. Atau kau kena marah ke mak ayah? Budak tu tunjuk kat masjid. Apa hal kau ni? Makanya budak tu lama ukul. Dia pun budak tu kata, orang dah habis semayang. Orang dah habis semayang. Habis? Kenapa habis semayang? Aku tak sampai nak semayang berjemaah. Allah. Kopek 5 tahun macam tu lah ada rasa Allah Rabbi. Menangis tapi jalan dan terpagar masjid tu. Pasal apa? Pasal waktu dia buat kerja datang, orang dah keluar. Orang dah keluar, maknanya dah habis semayang. Dia tak sompek nak semayang berjemaah. Bukan dia tak semayang, tapi tak sompek semayang berjemaah. Menangis macam tak pek gula. Allah Rabbi. Hai ya Allah ya Tuhanku. Saya tak nak jumpa lagi lah kat Malaysia ni. Kau ada tuan-tuan bagi tahulah saya lah tak nak jumpa lah. Orang melalak. Kenapa siapa melalak ni? Sampai berjemaah tu dah. Oh tak ada lagi. Kan? Tengah berjemaah pun lagi pun ada. Iya. Iya tuan-tuan. Iya. Ni program ni. Kan? Sore hari. Penuh ni 120 orang. Tuan-tuan. Habis tuan-tuan program, makan nasi pun, tengah makan tu bang lohur. Bang lohur kan? Bang lah. Habis bang, ada atas orang masjid, semayang. Tadi 120 orang. Semayang 2 orang. Tadi waktu menteragah tu, kira penuh tu 120 orang. Waktu semayang 2 orang. Mana boleh lagi? Yang 100 berapa orang tu?
Padahal duduk rumah Allah ni. Duduk rumah Allah ni, tuan-tuan. Bunyi bang, boleh makan lagi. Padahal makan ni, joki Allah lagi ni. Ni, makan ni. Allah bagi joki ni. Boleh Allah bagi duduk rumah Allah lagi. Oh, sah. Lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau ada idea lah. Macam mana nak bagi orang-orang datang ni. Kan? Boleh tak? Bagi idea. Dan suruh orang penuh lah. Kan? Bagi duit, Ustaz. Siapa, apa nama ni, datang semayang, ketua bagi duit. Duit dia ambil, tuan-tuan. Semayang dia tak. Cuba tuan-tuan buat tengok. Kan? Waktu orang semayang, dia dalam tandas. Penuh dalam tandas. Habis semayang, dia pun kocoh-kocoh. Nak alik ni duit dia tak? Duit dia tak? Habis dah tak dia orang semayang, duduk dalam tandas. Duduk join venture dengan setan duduk dalam tandas tu. Allah Rabbi. Rabbus samawati wal ardh. Yang keberapa tadi? 3. Yang kompak. Yang kompak Allah sebut orang munafik yang suri. Yang ini adalah daripada hadis daripada Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, berdasarkan kepada ayat surah An-Nisa ayat 142 tadi, kita nak cerita macam mana nak tafsirkan surah Al-Baqarah ayat 153 ni. Ciri orang munafik baginda bersabda, demikianlah solat munafik. Demikianlah solat munafik. Demikianlah solat munafik. 3 kali Nabi ulang. Kan? Dia duduk menunggu sehingga matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan. Maka dia pun mendirikan solat asar. Seperti burung mematuk. Dia tidak ingat kepada Allah di dalam solatnya. Kecuali hanya sedikit. Makna ciri yang nombor 4 ni apa? Orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Allah sebut 3 kali dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Allah sebut, Nabi sebut apa Allah? Demikianlah solat munafik. Demikianlah solat munafik. Demikianlah solat munafik. 3 kali Allah sallallahu ulang. Kan? Macam mana? Iaitu mereka menunggu sehingga matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan. Barulah mereka nak semayang. Mana nak semayang sah? Tunggu ke maghrib. Nak semayang asar tu, tunggu ke maghrib, baru nak semayang. Apa makna itu? Melengah-lengahkan sembahyang. Bahkan untuk orang yang lengah-lengahkan sembahyang ini, Allah sebut dalam ayat yang lain, wailul lil musalli. Apa makna celaka. Dicelakakan oleh Allah. Celakalah orang yang semayang. Yang semayang pun kena celaka. Kenapa kena celaka dia Allah semayang tu? Sebab semayang lambik. Semayang lambik. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu hari Rasulullah SAW ditanya tentang amalan paling dicintai oleh Allah. Makanya Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis sahih ini, Rasulullah menjawab, as-salah fi waqtiha. Solat pada awal waktu, bukan dalam waktu. Dalam waktu tu, kok semayang asar, kek maghrib tu ada lagi waktu kan? Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang Nabi sebut bila ditanya oleh sahabat, amalan apakah yang terbaik? Rasulullah jawab, semayang pada awal waktu. As-salah fi waqtiha. Pada awal waktu. Makanya orang yang menunggu waktu semayang tiba, dia beri pahala yang besar. Dia tahu, aloh pukul 1 salih. Sekarang ni pukul 1 kan? 1 minit macam itulah. Kan?
Dia pun bawa teksi pergi ke Masjid Jami'. Kan? Ada seorang tu ada juga. Kan? Dan jangan nampak Bang Ayub. Orang ni nampak sekali. Kan? Tengok, Bang Ayub ada pula. Kan? Kalau abang kita ni, abang teksi kita selalu ada. Tapi Bang Ayub ada tu ada ada Bang Ayub kan. Kan? Tapi ni cerita Masjid Jami' Somban lah. Waktu lohur. Waktu belum lohur dah sampai dah. Tuan-tuan, orang yang datang sebelum waktu semayang menunggu dia untuk semayang. Ui, pahala rodang tuan-tuan. Ngosah pahala ya tuan-tuan. Dia tunggu. Bang ini bang kejap lagi. Kejap lagi bang tu start remuk-remuk tu datang lah. Pasal dia keluar lambik sikit. Pasal dia kojok. Kau satu pun keluar. Kan? Pasal nanti dah habis semayang ni. 1 suku, 1.20. Ustaz tu nak naik pula kuliah. Zuhur. Macam tu. Tuan-tuan. Allah Rabbi. Pahala besar. Tuan-tuan. Pahala besar. Siapa yang lengah, yang lambik-lambik semayang ni. Kan? Ada yang gabung dua. Lohur dengan asar. Semayang lohur kompek pek 10 minit. Pasal asar kompek 6 boleh. Pek 10 minit dia pun pergilah. Inilah semayang lain ni Kita tanya kenapa buat macam tu. Ustaz, make up senang. Kalau ke lohur sekali kita semayang, nanti kena touch up. Dah sekali. Kemudian nanti asar pula. Dah kena touch up lagi. Make up dore habis. Pasal apa 2 kali touch up? Ini kita gabungkan 2 jadi sekali touch up dia. Oh, kau fikir habis make up kau. Kau tak fikir Tuhan tengok kau. Jemaah itu selalu yang tu tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Rabbi, tak tahulah. Allah Rabbi. Latih tengok tuan-tuan. Latih tengok. Kan? Makanya tuan-tuan jangan lengah-lengahkan solat. Yang ke 5. Siapa yang kelima? Iaitu orang yang munafik, yang lalai, yang tidak mengingati semayang, iaitu orang yang lalai ketika mendirikan semayang. Lalai. Allahu Akbar. Allah. Atas tu poin kunci. Jumpa semua bila semayang. Habis jumpa. Tadi cari ke kunci kereta. Habis selongkar tak jumpa. Semayang tahu jumpa. Oh, yai situ poin. Asyik baik tak bercakap. Kau tengah semayang. Oh, situ poin. Jenuh orang nongak. Pohon tua ni bercakap. Padahal dia bercakap juga. Dua-dua batal. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, firman Allah. Dan tidaklah mereka mengingati Allah kecuali sedikit. Imam Ibn Katsir berkata, orang munafik mendirikan salat dalam keadaan tidak khusyuk. Bahkan mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan dalam salat. Akibat perbuatan itu, mereka gagal meraih sebarang kebaikan daripada salat yang mereka kerjakan. Lantas mereka mendapat salat. Untuk mendapat salat yang khusus, khusyuk dan baik, pelajarilah dan fahamilah akan semua apa yang kita lakukan sewaktu kita melakukan sembahyang tersebut. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 kan dinyatakan 7 ciri orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Maka sesungguhnya kan di antara ciri-ciri orang yang berjaya, mukmin yang berjaya ini, yang pertama yang menduduki ranking yang nombor 1 di antara 7 tersebut ialah allazina hum an salatihim macam mana? Allazi an salatihim cuba cari tu. Khashyun. Khashyun. Ya? Cuba dia start ni. Ada tak? Cuba tengok dalam YouTube tengok. Allazina hum fi salatihim
Khasyi'un. Bahasa Arab khasyi'un itu hal. Hal itu maknanya dalam keadaan. Maknanya orang tu semayang hal dalam keadaan khusyuk. Khusyuk tu makna apa? Tak lalai lah. Tak adalah teringat kunci kek mana. Teringat ayam belum bagi makan. Pokok belum siram. Makan belum lagi. Ingat goreng ikan. Lupa nak letak situ, letak sini. Nak itu. Macam-macam lah bila semayang ni. Macam-macam ingat ni. Ya Allah. Lalai. Ngan kunyit belum bali. Ngan sorai belum tobang. Ngan bunga belum siram. Habis datang waktu semayang. Tu bila semayang nak kocok-kocok. Pasal apa? Pasal nu nak pergi siram sorai. Nak pergi tobang pisang. Pisang dah sengit. Nampak macam biar ni mampu ni. Esok tak ada ni. Batang yang tinggal. Pisang tak ada. Kan? Itulah, inilah, habis. Tantan. Habis tu ingat, tantan. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Rabbus samawati. Dan yang terakhir. Ya, yang terakhir. Iaitu mereka yang mendirikan solat, mengharapkan pahala solat tersebut ataupun pahala amalan solat tersebut, boleh mereka gunakan bagi bagi mendoakan bagi dia ni duduk lebih sempurna. Maknanya dia sembahyang lebih-lebih kurang, tapi dia mengharapkan dengan sembahyang lebih-lebih kurang tu dia dapat pahala yang banyak. Tak pek dah tuan-tuan. Tak pek. Nak sembahyang pahala banyak ni kena baiki sembahyang. Kena baiki sembahyang. Ya. Saya jumpa seorang arwah dah. Imam surau tu. Dia belajar Fatihah. Saya tanya dia, Ustaz belajar Fatihah berapa lama? 40 tahun Ustaz. 40 tahun. Fatihah ya belajar. Kenapa belajar Fatihah ya? Pasal saya imam. Ni kata, dia imam. Fatihah ni wajib. Rukun. Kan? Kalau tak boleh. 40 tahun baca ya Allah. Ajar. Matilah. Dah arwah dah. Kan? Semoga rohnya itu ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman. Allah Rabbi. Tuan-tuan bayangkanlah. Kan? Ada orang belajar berpuluh tahun. Kan? Tapi tak dapat. Tapi belajar. Pun bagus. Tuan-tuan, syarat untuk pandai ni, kan? Bukan semestinya belajar. Orang yang belajar pun belum tentu pandai. Tapi belajar itu satu perkara yang bagus. Sebab yang memandaikan manusia ni Allah. Macam sinilah hari ni datang ramai-ramai ni. Kan? Balik sekarang. Kan nanti anak tanya. Kan? Bang, bah, tadi pergi surau tadi, Ustaz mana? Ustaz mana lagi? Ustaz dah lama tak datang tu. Ustaz ngamak tu. Oh, tukar. Kan dulu belum pergi Mekah, kurus sikit. Dulu balik Mekah ni macam lain lah sikit dengan dah ngamak balik dah. Kan? Tengoklah lagi nanti, kurus lagi, Aaron Aziz nanti. Sajalah kan. Kan? Dia apa dia cakap bah? Apa dia cakap? Satu ngobah apa? Entah apa benda dengan ngobah tu ada ciri-ciri solat munafik tu. Berapa? 2 ke berapa entah. Candan, bukan kita ya. Sewaktu Rasulullah bagi hadis tentang akhir zaman, kau apa dah? Boleh sikit. Tentang akhir zaman. Nah, satu hari Rasulullah sembahyang subuh. Ini pendekkan cerita pasal nak habis dorang. Kan? Sembahyang subuh ni. Habis sembahyang subuh, kan dah zikir bagai, Rasulullah bangkar khutbah kuliah subuh. Jadi orang-orang yang dengar kuliah subuh ni, aku 7.30 habis lah ni. Paling-paling pun ambil pukul 8.
Apa ke-8, lohor baru habis. Tuan-tuan bayangkanlah subuh sampai lohor. Jadi sahabat-sahabat bila Nabi duduk berceramah, tuan-tuan kuliah, diorang tak bongkar. Diorang tak bongkar. Memang dia tunggu. Makanya walaupun gelisah, aduh, ikan belum beli lagi ni. Kan hari minggu. Kan orang rumah ni kali WhatsApp ni. Bang, sayur dah nak habis. Bang, pasal malam, pasal tani nak tutup. Ni, tapi tak ada dah. Tak ada apik je dah. Kan? Pasal apa? Rasulullah tengah bagi tausiah. Habis ngobah. Lepas lohor sekarang kita pergilah. Apa ada lepas lohor marah bini. Kan bini pun tak tahu kan. Ni dengan nongah Rasulullah bagi tausiah. Okey. Kan? Lepas lohor semayang lohor bagai. Habis yo ni zikir. Bongkar Rasulullah. Ceramah kuliah. Lepas lohor pula. Hari yang sama. Aku 3 selesai ni. Siapa daripada subuh tadi bercakap, nyon lama. Apa subuh? Asar. Ni makan belum ni? Makan belum? Lepas asar tuan-tuan masing-masing kata apa? Kita puasa lah hari ni. Habis asar tuan-tuan, nak balik rupoi Nabi tausiah sampai maghrib. Tuan-tuan, Nabi cerita hal apa? Nabi cerita hal tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat. Kan? Tetapi tuan-tuan tengok hadis riwayat akhir zaman, hadis-hadis tentang akhir zaman, ada yang sahabat ni meriwayatkan, dia kata ada 3 tanda. Ada sahabat yang kata 5. Ada sahabat yang kata 6. Kan? Yang paling tahu Abu Zuhaifah Al-Yamani, dia ngobah ada 3 boleh. Padahal ceramah yang sama. Kenapa yang ni ompek yo? Yang ni 6, yang ni sampai boleh-boleh. Kan? Pasal apa? Pasal daya tangkap dan daya mengingat seseorang tersebut tumpuan dalam ceramah tersebut. Sama juga dengan kita, tuan-tuan. Duduk sini nonggok sama, tuan-tuan. Balik nanti kot tanyalah kan. Tu deh. Entah ajak berapa tadi surah Baqarah. Entah nanti tengok YouTube lah. Yang tadi Zul dah tu tengok nanti kau tahulah. Tengok Zul apa nama ni? Ni lah ni apa nama ni? Rakaman ni. Ni tengah rakam ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Dan tapi tajuk orang ni sedap ni semayang ni. Ni sabar dan semayang. Ustaz huraikan tentang semayang ciri orang munafik. Ini dia belum sabar lagi. Belum sabar lagi. Baru tentang solat ini tuan-tuan. Kerana 2 bondo ini kan kono sabar yang banyak. Nak sabar yang banyak kono jano, kono semayang. Nak kono semayang, nak kono wuduk yang baik. Minggu depan, kalau ada lah. Kalau tak ada, bulan depan. Allah panjang umur, saya cerita. Kenapa wuduk mendahului solat? Kenapa wuduk mendahului solat? Baru kita faham ayat yang kita baca ni. 153 ni. Kenapa Allah kata, nak menjadi orang yang hebat, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Baru kita faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila lengkap ciri itu, barulah kita namakan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar tu apa dia? Iaitu orang yang semayang sempurna. Nak semayang sempurna macam mana? Kerana ada wudu yang sempurna. Baru lengkap ma'as sabirin. Orang yang sabar. Okeylah tuan-tuan. Latihlah. Kan, berhentilah. Nanti kita sambung pula. Boleh tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkesar bahasa. Ingat tuan-tuan ya. Nanti Zul ingatkan. Wuduk. Kesempurnaan dan keutamaan wuduk untuk memastikan solat yang sempurna. Makna semayang ni nak sempurna mula dengan wuduk yang sempurna. Macam mana? Tunggu nanti kita nyatakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم عليك بالصنادير الجبحة وثنية اللهم لك بعيونها من لا يخاف ارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ازمهم وانصرنا عليهم اللهم بادي شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته